membentangkan selama 8 tahun sekali ini punya jiwa yang murni, hasrat memudahkan kerja wakil rakyat, terutama di kawasan desa, memudahkan kecekapan tadbir urusan pilihan raya. Saya nak sebutkan mengambil kira semangat yang berlaku di sidang DUN Selangor semalam. Ruling yang sama, hanya memberikan ruling, mana ada ruling 10 minit 5 orang, mana ada ruling macam itu? Parti-parti tertentu. Lambil duduk lah. Saya nak berkongsi juga perasaan dengan Bandar Tun Razak dan juga Pelabuhan Kelang yang juga tidak mendapat berbahas dalam sidang DUN Selangor hanya kerana ruling membenarkan satu parti mewakili satu orang sahaja. Saya pembangkang tak bersuara, pembangkang dekat Selangor. Selangor Dayus, pembangkang Selangor Dayus, pembangkang Selangor Dayus. Ini Pembangkang Selangor Dayus. Speaker Selangor Dayus. Speaker seorang. Sebagai ahli parlimen yang paling bongsu, Ini persempadan hampir 2 minggu ini perbahasan. usul kerajaan. Di sebelah Dah lah, sana dekat Selangor, speaker DAP bagi seorang je ucap lah. Pergilah tengok, you belajar dekat Selangor. You belajar di Selangor tau. Calon MD Selangor Dayus. Jangan keliru dia sendiri. Parlimen. Sebagai malu lah. Duduk sebagai lah, ahli malu lah. parlimen yang paling Dia bongsu. pergi belajar, dia pergi belajar dengan Selangor. Sebagai ahli parlimen yang paling bongsu, di sebelah sana hampir 2 minggu menyebut soal gerrymandering, malapportionment, one man, one vote, one value. Tetapi pandangan-pandangan mereka ternyata mengelirukan dan saya akan melihat pandangan-pandangan yang berbeza daripada apa yang mereka utarakan. Terima kasih, Kenapa tak terima? Apakah sebenarnya punca-punca SPR dalam usul syur laporan pembaruan sepadan ini? Tentunya rujukan yang paling tinggi yang digunakan adalah perlembagaan kita. SPR Suruhanjaya penipu rakyat. Suruhanjaya penipu rakyat. Suruhanjaya perompak rakyat. soal Semua ini, boleh lah. Saya Pencuri fikir rakyat. Sepang penipu besar. 113 Sepang penipu besar. kurungan 1. Setiu SPR pencuri rakyat. Sepang penipu besar. Masa sebagaimana yang difikirkan perlu, boleh mengkaji semula pembahagian persekutuan dan negeri. Perkara 113-2-2 menyebut tempoh masa 8 tahun antara tarikh persempadanan lalu dengan tarikh bermula kajian baru. Perkara 113-2-3 tempoh kajian tidak boleh melebihi tempoh 2 tahun. Sedikit catatan sejarah untuk kita kongsikan bersama ialah semenjak daripada kita merdeka bermula dengan 104 kerusi di parlimen, sekarang ini menjadi 222 dan kita nak dicatatkan semenjak Yang Amat Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, inilah kali pertama pembaharuan sempadan ini dilakukan dan dilaksanakan. Tan Sri Speaker, saya nak menyebut perkara ini ialah pihak pembangkang mendakwa, mentohmah SPR ini menjadi alat kepada Perdana Menteri. Itu tohmahan mereka. Tapi saya nak sebutkan MO1. Saya nak sebutkan Betul. daripada catatan sejarah. Daripada catatan sejarah, paling akhir tempoh terakhir ialah berakhir pada 20 Mac 2011. Saya nak sebutkan mengapa persempadanan tidak dilakukan bermula saja tempoh lat terakhir 8 tahun ini. Mengapa persempadanan ini bermula hanya untuk pilihan raya 2018. Sebab itu saya nak sebutkan dalam bahasa yang paling mudah, SPR pada saya perlu membuat penjelasan. Kerana apa? Kerana tempoh lat 8 tahun itu berakhir pada 2011. Tidak dilakukan. Tetapi kalaulah disebut di tomah, disebutkan, kita nak bagi tahu. Kalau benar 2008 apa yang berlaku ketika Barisan Nasional dinafikan 2/3, tewas 5 negeri, sudah tentu boleh diarahkan SPR untuk melakukan persempadanan semula. Kalau ini kita nak masukkan dalam urusan peraturan mengganggu pilihan raya. Tan Sri Speaker, Sabarlah Bang Lo. saya nak sebutkan dalam bahasa yang paling mudah. Ketika saya kecil lagi, Gelang Patah sudah berkelana politik. Ya, daripada Kota Melaka ke Petaling Jaya ke Tanjung Ipoh Timur, juga akhirnya ke Gelang Patah. Ya. Dan nak sebutkan dalam bahasa yang paling mudah. Dia lompat-lompat.
Boleh juga, tapi akhirnya tidak mahu keluar juga apabila diberikan arahan. Saya nak sebutkan ini dalam bahasa yang paling mudah. Inilah persempadanan yang ada, yang dia lakukan, dan akhirnya gelang patah tinggal masih ada di sini pada hari ini. Tidak ada persempadanan lain dengan sistem yang sedia ada. Tan Sri Speaker, saya nak mengambil contoh Sungai Besar. Satu kawasan parlimen dengan imej desa, di sebelah kanannya sawah padi, di sebelah kirinya lautan, gedung ikan negara. Saya nak sebutkan perkara ini kerana prinsip pembaharuan persempadanan. Bahagian 1 jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan merujuk prinsip ini yang dijadikan sandaran dalam membuat persempadanan. Sebagai contoh, perkara pertama, keadaan geografi, topografi kawasan berkenaan. Contoh Sungai Besar dan juga Shah Alam. Sungai Besar punya 50,000 pengundi, Shah Alam 123,000 pengundi. Beza Sungai Besar dan Shah Alam, Sungai Besar tidak punya IPTA seperti UiTM, Politeknik dan sebagainya, tetapi Shah Alam tiada air. Kedua, tahap pembangunan kawasan-kawasan yang terlibat. Contohnya Sungai Besar dan juga Pandan. Sungai Besar ada 50,000 pengundi, Pandan ada 97,000 pengundi. Bezanya Sungai Besar dan juga Pandan, Pandan ada banyak pusat urut kaki yang bertebaran di sana. Tahap yang ketiga, keadaan demografi, kepadatan penduduk dan bilangan. Contoh, Sungai Besar 50,000 pengundi, Petaling Jaya Utara ada 87,000 pengundi. Apa bezanya? Sungai Besar tidak punya kondominium. Sungai Besar tidak punya gated area, Sungai Besar tidak punya kelab golf, dan Sungai Besar tidak punya kelab malam. Itu bezanya. Yang keempat, kemudahan asas infrastruktur. Antara Sungai Besar 50,000 dan juga Kelana Jaya ada 111,000 pengundi. Apa bezanya? Sungai Besar dengan Federal Road yang dinaik taraf, dan Kelana Jaya mereka punya komuter, LRT dan sebagainya. Sebab itu saya nak sebutkan dalam unjuran-unjuran ini, sebenarnya pembangkang mereka sering mendakwa jumlah pengundi tidak sama banyak, tidak bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan. Mereka sebutkan soal gerrymandering, iaitu ungkapan yang dikemukakan oleh Gubernur Elbridge Gerry ketika membuat respon terhadap di masa keset oleh Demokrat dan juga Republican soal kawasan-kawasan yang terpisah. Saya bagi 30 saat. Saya bagi 30 saat. Silakan. Saya setuju Sungai Besar tidak ada golf club semua ini supaya dapat ini. Tetapi how do you explain Marang sama dengan saiz Damansara? How do you explain that? Jawab lah. Macam mana? Okey. Tumpat boleh jadi 100 lebih ribu. Okey, Batu. Dan okey, Batu, saya akan jawab. Okey, tolong jawab. Saya minta Batu tidak menggigit untuk kali yang kedua. Saya minta. Saya jawab dulu, kapar jangan jadi kapu. Steady kapar. Jawablah terus. Jawablah terus. Melaluk buang masa buat apa? Kapok. Tak ada point. Tak ada point. Kapok duduklah kapok. Atau jawablah. Saya nak sebutkan. Okey. Keseimbangan dalam bilangan bukan menjadi unjuran utama, faktor utama dalam perlembagaan lah, weh. Pembaharuan sempadan. Saya akan sebutkan. Sebab itu saya nak sebutkan, di kalangan mereka ini suka baca separuh-separuh. Penentuan bilangan pemilih. Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bilangan pemilih di dalam setiap bahagian pilihan raya di dalam suatu negeri patutlah lebih kurang sama. Ini pembangkang ambil. Dia ambil separuh-separuh. Dia tak ingat apa ayat seterusnya. Kecuali bahawa dengan mengambil kira kesulitan yang lebih besar untuk sampai kepada pemilih di dalam daerah desa dan kesukaran lain yang dihadapi oleh bahagian-bahagian pilihan raya luar bandar, ukuran perwajaran bagi kawasan patutlah diberi kepada bahagian-bahagian pilihan raya. Sebab itu jangan ambil sekerat-sekerat. Ambil penuh. Yang berhormat. Masa berakhir 10 minit. Dah habis 1 minit. Baru mukaddimah itu, baru mukaddimah. Protes. Sudah yang berhormat. Inilah masa maksud sudah selesai. kita. Protes sekarang, protes.
Sungai Besar. Saya nak Protes tutup. sekarang, protes. Puas belas, saya nak tutup. Itu yang kita minta tadi. Jangan jadi kepala Terima besar. kasih. Saya Jangan jadi sokong kepala besar. usul ini. Terima Jangan kasih. jadi kepala besar. Persidangan Ini ditangguhkan racun sehingga sendiri, jam ya. 2.30 petang nanti. Terima kasih. Penakut, penakut, penakut.